Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello guys, hello. Hai, apa kabar? Oke. Hai guys. Selamat bersua kembali dengan saya Angie dalam mana? Kanta Kelam. Salut. Saya sentiasa doakan hari anda semua berjalan dengan lancar seperti yang telah anda rancangkan. Okey. Okeylah. Sebelum kita lanjut dengan kisah kita pada hari ini, saya ingin selit sedikitlah. Okey, selitkan sedikit pesanan khidmat masyarakat ya. Diharap kita semua patuhilah SOP yang telah disediakan dan tolong ambil vaksin bagi mengurangkan lagi kadar jangkitan di negara kita. Baiklah, part pembuka dah dekat dah habis ni. Okey, baiklah. Di malam Selasa ini merupakan malam perkongsian bagi kisah jenayah. Kisah jenayah. Jenayah ya. Okey, yang ada di seputaran kita seperti yang lalu-lalu ada tentang botak jin kan. Okey, dan ataupun ada di seluruh dunia lah. Terlebih dulu saya ingin ingatkan sekali lagi, jalankanlah kajian anda sendiri jika inginkan kepastian yang lebih jitu. Nak tahu siapakah yang akan kita kupas pada hari ini? Tunggu apa lagi? 1, 2, 3. Jom. Sorry. Okey guys. Okey. Sorry, gurau. Okey. Baiklah. Kali ini kita akan apa? Akan membahas lah, apa lagi kan? Okey, akan membahas satu kes dari negara Amerika Syarikat. Pasti anda semua tertanya-tanya kan? Dan anda semua lihatlah di belakang saya ni. Di belakang saya sekarang. Dialah yang akan kita bahas pada hari ini, iaitu John Wayne Gacy atau Clown Killer. Dekat sini nanti saya akan ceritakanlah. Pasti anda semua kan tertanya-tanya kenapa orang di barat ni, diorang terutama di US lah, diorang kurang senang. Malahan ada yang takut, sangat-sangat takut pada badut, iaitu clown. Menurut sumber yang saya gali, semua ini berkemungkinan bermula dari kisah penjenayah yang akan kita kupas hari ini, iaitu John Wayne Gacy yang juga dijuluki sebagai killer clown, iaitu badut pembunuh. Namun ingin saya tegaskan di sinilah, memanglah ya, tiada bukti yang sahih yang menyatakan dia membunuh orang menggunakan kostum tu, baju badut. Namun ada sebabnya kenapa beliau dijuluk dengan nama tersebut. Okey, jom mari kita bantu. Okey, kita masuk ke latar belakang si Gacy terlebih dulu. Okey, dia dilahirkan pada 17 Mac 1942 di Chicago, Amerika Syarikat. Dia merupakan anak tengah lah, anak
kedua daripada 3 bersaudara. Ayah si Gacy ni seorang pemabuk, dan ini menyebabkan Gacy ni sering didera, menjadi mangsa dera, tempat si ayah ni melepaskan amarahnya ketika dia mabuk. Selain itu juga ayah kandung si Gacy ni selalu memanggil dia dengan perkataan sorry perkataannya BODOH tu. Dia selalu panggil anak kandung dia tu. Dia panggil dengan tu. Lepas tu dia cakap kalau dalam English tu mama son. Mama son maksudnya anak mami. Kira macam manja lah, anak yang manja kan. Okey, sebab untuk pengetahuan dalam keluarga dia orang, keluarga Gacy ni, Gacy adalah satu-satunya anak lelaki yang tua, dan yang bongsu perempuan. Jadi dia tengah-tengah, dia lelaki. Okey. Pernah juga sang ayah ni memukul tau. Aduhai. Memukul si Gacy ni dengan menggunakan bangku lipat. Sehingga dia pengsan dan akhirnya mengalami pendarahan. Darah beku, bukan pendarahan, darah beku di dalam kepalanya, sehingga dia terpaksa memakan sejenis ubat dalam beberapa ketika lah untuk memecahkan darah-darah beku tersebut. Semua inilah yang mungkin telah membentuk seorang pembunuh masa depan yang tiada peri kemanusiaan. Okey, sekejap. Pada 1996, Gacy telah menerima pelawaan bapa mertuanya lah untuk menguruskan 3 restoran cepat saji. Di sini saya tak nak sebut nama restoran cepat saji ni. Restoran ni memang berlambak ada dekat negara kita. Dekat mana-mana pun ada. Korang teka lah. Dekat kita sini ada 2 tau yang dominan tau. Either mana satulah, nanti korang tahu sendirilah. Kalau korang nak baca, nanti saya akan sertakan dia punya link dalam bilang video ni. Okey. Okey, teruskan. Isteri Gacy telah selamat melahirkan 2 orang anak. Seorang putera yang bernama Michael yang lahir pada Februari 1966, diikuti seorang puteri yang diberi nama Christine pada Mac 1967. Selang setahun ajalah anak-anak dia ni. Hidup Gacy dikira cukup sempurna pada masa itu, kerana keluarga dengan kejayaannya pun sama-sama kian membangun. Jadi pada Julai 1966, ayah si Gacy ni telah datang bertemu dengannya dan memohon maaf atas segala tindakan kelakuan yang telah dia lakukan pada Gacy pada suatu ketika dulu. Dan dia sempat berkata, "Nak, aku telah salah menilaimu." Itulah kata-kata sang ayah yang memohon maaf daripada anak yang dulu pernah dia sakiti dengan tanpa peri kemanusiaan. Kan? Menyesal tak pernah datang awal kan? Lalu datang akhir kan? Kita masuk ke jenayah-jenayah. Ke jenayah-jenayah yang telah dilakukan oleh si Gacy. Okey? Pada 1967, Gacy sudah mulai dengan perangai buruknya. Dia telah membuka klub, seakan-akan pub lah, di lantai bawah rumahnya. Ia kira macam kalau orang putih panggil tu basement. Dia telah menjemput para pekerjanya, terutamanya pekerja-pekerja lelaki. Ni dah mula ni, dah nampak kan, dah ada hint dia kan. Pekerja-pekerja lelaki untuk berhibur di klub bawah rumahnya itu. Apabila mereka mulai mabuk, dan dia akan cuba untuk melecehkan mereka. Jika mereka menolak, dia akan kata yang dia ingin mencuba sekuat manakah iman remaja-remaja ini.
Itu semua alasannya tu kan. Okey, pada Mac 1968, dua remaja telah melaporkan bahawa mereka telah dilecehkan. Telah dilecehkan oleh Gacy. Akan tetapi Gacy mengaku tidak bersalah. Dan pada Ogos tahun yang sama, dia telah membayar orang lain untuk memukul. Tengok, dah buat salah, upah orang lain pula untuk pukul. Gacy untuk memukul kedua-dua saksi ini agar mereka tidak bagi menghalang mereka daripada membuat kesaksian yang boleh membawa dia ke penjara lah, kira macam tu lah. Namun begitu, lelaki yang diupahnya itu telah ditangkap, dan begitu juga atas pengakuan lelaki yang diupahnya itu, mereka dapat mengesan Gacy, dan Gacy telah ditangkap atas kesalahan ini. Pada 3 Disember 1968, Gacy telah didakwa atas perbuatan sodomi. Sodomi ini adalah hubungan seks melalui dilakukan oleh lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, ataupun dalam bahasa kita, kes lewat. Bagi yang tak tahu, adik-adik yang tak tahu tu, cari kamus lah. Kalau dah tahu nanti jangan. Okey. Cukup. Saya teruskan. Dan dia menjalankan hukuman, telah dijatuhkan hukuman 10 tahun pada mulanya. Namun begitu, kerana berkelakuan baik di dalam penjara pada masa itu, dia telah dibebaskan pada 18 Jun 1970. Kira dia masuk ni, okey. Tak sampai setahun lah, setahun lebih lah, tak sampai 2 tahun. Dia dipenjarakan, sedangkan 10 tadi kan. Tapi sebab dia berkelakuan baik, dia dibebaskan awal. Dan kini kita masuk pula lah ke bahagian badut. Kenapa dia ni dipanggil sebagai clown killer? Pada tahun 1975, Gacy telah mencipta watak badut sendiri, iaitu Pogo si badut, Pogo the clown. Dia telah merancang kostum dan belajar sendiri bagaimana merias kira macam make up lah, make up wajah badut. Gacy menjadi Pogo di pesta-pesta dan acara yang ada dibuat di lingkungan setempat dia lah. Sebab itulah dia dikenali. Sebab ramai orang ramai orang kenal siapa si Gacy ni. Sebab dia kira macam peramah, penghibur lah. Sebab dia kan sifat badut ni, dia menghibur masa macam hari jadi, pesta keramaian, kira macam tu kan. Badut ni tugasnya macam menghiburkan. Okey. Selain itu juga dia aktif dalam bidang dalam dunia politik dengan menyertai parti Demokratik US lah pada masa itu. Dia juga sempat tengok, bukan jalan-jalan juga dia ni. Dia sempat bergambar dengan isteri Presiden James Carter, iaitu Rosalynn Carter. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga ya. Sepanjang tahun 1972 hingga 1977, paling tidak 3 laporan telah dibuat yang berkaitan dengan si Gacy. Namun begitu, semua laporan ini tidak terlalu diambil berat oleh pihak polis kerana nama si Gacy ni pada masa tu belum dikenali sangat, sebab dia lebih dibayangi oleh kebaikan dia, yang jadi badut ramah, majikan yang baik, itu semua dia dibayangi dengan kebaikan. Dia punya jahat tu tak nampak lagi tu, belum nampak lagi. Okey, tapi polis ni pun pandai juga. Polis mulai mencurigai
Gacy ketika seorang ibu dari salah seorang remaja yang bertemu dengan Gacy ketika pekerjaan untuk berbincang tentang pekerjaan, tidak pernah kembali ke rumah. Ketika polis melihat catatan, ketika itulah baru polis dapat melihat catatan jenayah si Gacy selama ini, yang sebelum ni, dan mulai mengawasi si Gacy ini. Sebenarnya si Gacy tahu tau dia diawasi oleh polis. Sedang kadang-kadang apabila ditanya, dia sempat tahu buat lawak dekat orang-orang yang menanyakan dia tu, siapa yang dengan kau tu? Dia sempat cakap, tu bodyguard aku lah. Dia sempat cakap macam tu. Dia sempat cakap dia orang ni bodyguard dia. Dia cakap dia orang ni kira macam mata-mata yang nak tengok, sebab dia orang sangka dia ada macam ikut aktiviti dadah. Kira macam tu lah, macam-macam lah alasan dia. Sedangkan polis tu sebenarnya mengintai dia sebab atas kes-kes yang ada ni lah, yang sedang berjalan ni. Okey, Gacy memang mempunyai perilaku yang aneh sikit. Kemudian mengundang polisi untuk minum kopi di rumahnya. Tengok. Polisi tersebut kemudian menerima undangannya. Memang polis ni memang nak, cuma dia orang tak nak terang-terangan, tunggu aja kan. Itu teknik polis semua tu, bijak, respect polis. Dengan begitu mereka pun terus ke rumah Gacy. Sebaik saja tiba di rumah Gacy, mereka mencium bau yang sangat menyengat dan kemungkinan berasal dari mayat yang sedang membusuk. Kalau polis ni, bagi polis yang berpengalaman, mereka memang tahu tau bau. Sebab kalau ikutkanlah aroma mayat ada mana ada aroma lain ji, aduh yai. Okey, bau busuk mayat dengan bau busuk bangkai haiwan tak sama tau. Bagi abang-abang polis tu, dia orang tahu, yang berpengalaman, habis spray. Okey, polis kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan, surat perintah penggeledahan, dan mereka telah menemui 26 mayat. Berapa? 26 mayat. Di ruangan kecil di basement rumahnya. Basement tu kira macam tu lah tadi, tempat yang dia buat jadi club tadi kan. Mayat-mayat ini semuanya lelaki dan berusia di antara 9 tahun hinggalah ke 20 tahun, pertengahan 20 tahun lah. Setelah mendapat info bahawa ia akan menghadapi akan menghadapi tuduhan pembunuhan, Gacy mengakui sejak tahun 1972 dia telah melakukan sekitar 25 hingga 30 kali pembunuhan. Gacy mengaku kepada polis bahawa ia mengambil remaja laki-laki yang lari dari rumah atau dari jalanan dan membawa mereka balik ke rumah. Hal ini dilakukan baik dengan menjanjikan wang ringgit untuk melakukan hubungan, menawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksi yang beliau tengah buat tu, atau dengan cara keras lah, dengan cara kekerasan. Begitu mereka sampai, apabila mereka sampai di rumahnya, dia akan menggari mangsa-mangsa ini ataupun mengikat mereka. Gacy sering kali memasukkan pakaian ke dalam mulut korban untuk mencegah mereka daripada berteriak. Setelah itu dia akan mencekik mereka dengan tali atau papan pada saat ia melakukan tindakan seksual kepada mangsa-mangsanya itu. Memang teruk lah perangai dia ni. Ni kalau tak silap tadi, kalau ikut apa yang saya dah baca lah, 4 mayat dia buang ke sungai. Kenapa 4 mayat yang terakhir dia buang ke sungai?
sebab dekat basement dia tu dah penuh. Kau orang bayangkan berapa banyak yang dia dah bunuh. Dan ada juga siasatan yang telah dibuat sebab sepanjang ni kan dia ada pergi ke luar daripada kawasan Chicago kan. Berkemungkinan cuma pihak polis belum melakukan penelitian lah, sebab itu sedang dilakukan penelitian. Kemungkinan mangsanya adalah lebih daripada angka yang tertera sekarang. Setiap yang bermula pasti akan berakhir kan. Begitu juga dengan nasib Gacy. Pada tanggal 6 Februari 1980, sidang pembicaraan Gary Gacy dimulakan di Chicago. Selama persidangan ini dia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Tengok bijak kan. Untuk pengetahuan lagi, okey, mana-mana sistem perundangan di dunia ini, jika seseorang itu didapati atau dan terbukti, saya nak notekan perkataan terbukti tidak waras, dia akan tidak waras dan dia melakukan kesalahan seberat kes bunuh ke macam tu kan, pasti akan dilepaskan dan dia hanya akan dirawat di hospital mental. Jika ia pulih, setelah dia pulih di hospital mental tu, dia akan dilepaskan kembali kepada masyarakat. Okey, balik. Bahkan pada satu persidangan, Gacy sempat membuat lawak bongok dia tu, dengan mengatakan bahawa satu-satunya kesalahan yang dia buat adalah kerana membuat pemakaman tanpa izin. Pemakaman tanpa izin yang dia kuburkan orang dekat bawah rumah dia sendiri tu. Tak ke? Aduh, memang tak ada sensitivity betul lah si Gacy ni. Gacy. Pada 10 Mei 1994, hukuman mati untuk Gacy dilaksanakan dengan cara suntikan maut. Dia tak gantung, dia kena suntikan maut. Okey. Menurut laporan, Gacy tidak mengungkapkan penyesalan. Tengok, sampai mati pun dia tak nak. Aduh, memang tak tahulah. Gacy ni mengungkapkan kesesalan atau atas kejahatannya. Ketika di sel, dia berbicara dengan pengacaranya bahawa membunuh dia sama sekali tidak akan membawa sesiapa pun kembali. Memang betul. Tapi setiap kejahatan perlu ada balasan, dan itulah balasan dia. Suntikan maut itulah balasan awak kan. Dan yang paling parah adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Gacy, iaitu kiss my beep. Kiss my beep, dia cakap. Kata-kata itu diucapkan oleh pada seorang petugas penjara ketika beliau diiring ke bilik hukuman masa dia nak kena injek tu lah. Di sebalik kekejaman Gacy ni, mana pergi? Tiba-tiba tertekan, maafkan saya. Di sebalik kekejaman Gacy ini, banyak jenayah yang pernah diangkat ke layar perak. Dan kisah si Gacy ini yang saya dapat lah, ada 3 filem telah dibuat, iaitu pada tahun 2003 Gacy, To Catch a Killer 1992, dan Dear Mr. Gacy 2010. Bagi yang berminat, bolehlah time-time PKP macam ni kan, masa-masa PKP macam ni ada peluang, cari ke Netflix. Saya rasa memang ada lah cerita-cerita ni. Kalau nak tengok, tengoklah. Saya belum lagi, sejujur saya nak cakap, saya belum menonton lagi mana-mana satu pun movie ni, filem ni. Nanti saya akan cubalah tengok macam mana dia punya respon kepada tiga-tiga cerita ni. Dan saya cuba cari lagi lah, kalau kot kan ada filem lain yang dibuat berdasarkan si Mr. Gacy, maafkan saya, John Wayne Gacy. Okey.
mana lagi? Boleh tahan terkenal jugalah 3 filem kan. Terdapat pelbagai juga konsep pembunuh, badut pembunuh yang telah menjadikan Gacy ini sebagai pencetus idea mereka. Inilah yang menimbulkan rasa takut orang-orang US pada apa? Pada badut. Hai, hello. Cobaan. Okey, bagaimana guys dengan kisah kita hari ini? Diharap semua terhibur, okey? Minta jauh lah. Jauh. Benda macam ni terjadi dekat negara kita, okey? Ramai yang tak menyangka orang yang selama ini baik dan selalu menghiburkan anak-anak dengan pakaian badutnya. Rupa-rupanya orang itu adalah pembunuh bersiri. Air tenang, jangan sangka tak ada bawa. Bawa pula. Kejap. Air tenang, jangan disangka tak ada buaya lah. Aduh. Apalah kena lah. Hey. Okey lah. Aduh. Mungkin ini jugalah yang menyebabkan pihak polis pada masa itu tidak terlalu fokus lah dengan si Gacy ni. Sebab si Gacy ni kiralah bagi saya lah betul-betul kan macam musang berbulu ayam. Kali ini baru betul kan. Aduh, tak sedap. Okeylah. Akhir kata, maaf jika ada silap sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Yang baik jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Okey? Jalankanlah kajian anda sendiri jika ingin kepastian yang lebih jitu. Stay safe. Saya Angie dan ini Kanta Kelam. Salut. Bye-bye. Terima kasih kerana membina saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.